Setiap Isnin hingga Jumaat, saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka sangat. Assalamualaikum semua dan selamat pagi kepada semua penonton yang sedang menonton program Hawa. Anda bersama saya Talisha dan juga Eliza Hisham bersiaran langsung secara live dari Studio C di Suka TV bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Dan semestinya jam menunjukkan 11.30 pagi kami bersiaran langsung hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 My TV ataupun anda boleh tonton kami just search Suka TV di YouTube dan anda boleh tonton kami secara langsung siaran langsung dan juga anda boleh ke www.sukatv.com dan juga jangan lupa membeli belah bersama kami di sukashop.com. Ya. Di meja meletakkan jimat, kain kebaya dan ikat kepala. Hari ini hari Jumaat paling mulia, berkah dan banyak pahala. Moga hari Jumaat ini memberikan penonton perkabaran yang baik-baik saja. Dan hari ini seperti biasa kita akan kongsikan topik-topik yang menarik bersama anda semua. Diharapkan dapat menambah ilmu dan juga berkongsi pengalaman kepada anda semua. Baiklah, topik pertama kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang multinational business. Wow, cakap pasal multinational business mesti berkait rapat dengan negara luar. Kan Talisha? Dan juga topik kedua hari ini kita akan seperti biasa, hari Jumaat kita ada cikgu Korea yang akan bersama kita dan kita akan belajar bahasa Korea. Dan juga pada hari ini kita menjemput artis baru yang akan menghiburkan kita pada hari Jumaat dan juga kita perlu nantikanlah di akhir rancangan. Betul. Jadi sebelum kita orang kata bawa masuk kita punya tetamu undangan pada hari ini. Betul. Sebelum tu kita nak beritahu kepada anda yang pada hari minggu yang lepas kita ada launching, kita dijemput ke launching Jovian Mandagi, iaitu beliau melancarkan satu produk baru bernama Wondersuit. Jadi kalau anda tak tahu lagi apa itu, jadi jom kita saksikan video event yang berlangsung pada 17 Ogos lepas. Saksikan. All of you who are always there to support us from day one. Hundreds of collections were launched since then. 18 March 2020. And it became the #1 face mask choice for Malaysians, Singaporeans, as well as Bruneians. I can see that most of you are wearing the masks. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that is Wondersuit. And we are so glad that all of you are with us today to celebrate the launch of Wondersuit. Rosita Chewan! boleh bernyawa katanya. Nampak betik
Alhamdulillah, hari ini kita telah pun berjaya melancarkan satu lagi produk ataupun brand terbaru di bawah Jovian, iaitu dinamakan Wondersuit. Wondersuit adalah satu rangkaian pakaian baju dalaman ya ataupun undergarment yang mana kita ingin memberikan kelainan dan juga something new untuk semua khalayak masyarakat di Malaysia ini, di mana produk terbaru yang kita lancarkan hari ini yang dinamakan waist compression. Waist compression ni dia macam girdle, korset ataupun bengkung ya, bahasa Melayunya bengkung kan, yang mana dia lain daripada lain, bukan calang-calang bengkung, sedap dipakai, is breathable, very light, very cooling, dan yang paling penting tulang dia pun tak sakit bila dipakai ya. Jadi saya selama ini melihat ada banyak permintaan untuk orang membeli korset, girdle ataupun waist compression ini dengan kualiti yang bagus, tetapi apa yang ada dalam pasaran semuanya mahal-mahal belaka. Jadi saya ni jenis yang memang suka mendengar rintihan orang di luar sana, "Datuk, saya nak baju cantik tapi tak nak mahal." Okey, saya buat baju ready to wear tak mahal kan. So sekarang banyak pula request orang nak baju dalaman yang mana boleh membuatkan mereka nampak cantik, confident, ada percaya diri dan sebagainya, tapi harganya pun tak mahal. Jadi saya keluarkanlah Wondersuit. Wondersuit is a product where the quality is tip top world class, tetapi harganya memang sangat berpatutan dengan harga jualan sebanyak hanya RM149 sahaja. I rasa bangga antara ramai-ramai artis dekat Malaysia. I antara artis yang dipetik nama oleh Datuk Jovian, dan Datuk Jovian pun macam memang macam Datuk cakap, I very particular, I very cerewet. Tapi I macam okay, I tak nak tahu dulu produk dia macam mana. Tapi Alhamdulillah memang bila I tengok dia punya kualiti memang sangat bagus, dan memang I rasa semua wanita dekat Malaysia ni ramai yang pakai orang kata korset, bengkung. Tapi ini Wondersuit ni memang I rasa you all kena bertukar menggunakan Wondersuit sebab dia tak merensakkan. Kan kadang-kadang rasa jadi perempuan ni rensek, itu nak kena sarung, ini nak kena balut. Tapi insya-Allah dengan Wondersuit tak merensakkan sebab you all akan rasa selesa. So kenapa saya terpikat dengan Wondersuit ni? Satu, stigma masyarakat selalunya orang kata, oh kalau kita berbadan besar ataupun curvilicious ni susah nak pakai korset, dan diorang tak nak pun pakai korset. Sebenarnya salah. Kita kena pakai korset juga untuk ada shape tubuh badan tu. Dan selalu bila kita pakai mestilah problem ya untuk orang yang berbadan besar macam saya, bila kita duduk dia akan terkelepek. Dia berlipat. Hello, dia nak pergi mana berlipat tu. Berbeza dengan Wondersuit. Yang kedua, dia punya tulang tu dia akan tercabut. Basuh cabut terkeluar. Lepas tu dia cocok perut kita. Berbeza dengan Wondersuit di mana itu tidak berlaku. Dan yang ketiga, bila Sherry dalam proses untuk penurunan berat badan ni, Sherry pergi gym. Kita pakai kadang kita terlupa yang kita ada pakai Wondersuit dekat dalam ni. So nak tunjuk dia punya selesa. Selesa. Jadi tak ada masalah untuk Sherry nak buat weight ke ataupun nak buat naik treadmill dan sebagainya. So dia sangat selesa. Pakai, cuba Wondersuit Ifarazia by Jovian. Kan? Pakai sendiri dan anda dapat rasa. Dan benda ni, konsep ni sesuai untuk lelaki dan wanita semuanya. Yang namanya nak drag. Kadang-kadang kan. Jadi dia sesuai sangat untuk blood circulation, untuk kesihatan. Dia bukan untuk cantik, dia bukan untuk kecil ke pinggang, tidak. Dia sebenarnya banyak kebaikan dia sebenarnya untuk tulang belakang. Ini kalau betul-betul ikut sains lah, kalau orang sakit tulang belakang ke, ada yang slip disc, banyak kebaikan yang tak tahu. Cuma kita ni kena konsisten, kena rajin pakai. Beli tak pakai buat apa? Itu dia pelancaran Wondersuit daripada Jovian Mendaji yang baru saja melancarkan, iaitu orang kata undergarment korset ataupun orang kata bengkung. Kita boleh nampak Eliza betapa bengkung dia selesa untuk dipakai. Tekstur seperti girdle tapi menjadikan korset. Betul. Dan tadi saya tahu dia punya saiz tu ada berbeza-beza saiz. Jadi itulah sebab kita orang Malaysia ni banyak saiz sebenarnya, dan itu yang buat kita rasa lagi wow lah dengan the Wondersuit itself pada koleksi kali ini. Baiklah, kita akan membincangkan topik kita selepas ini, iaitu multinational businesses. Tapi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.
Baiklah, anda kembali dalam program Bawa Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Tapi hari ini kita nak bagi nombor misteri suka menang kepada penonton awal sikit, sebab macam biasalah kita nak bincang ke tetamu, tapi sebelum tu kita nak bagi nombor dulu. Dan nombor untuk hari ini adalah J8. Jadi anda boleh kumpulkan nombor ini secara harian ataupun mingguan dan hantarkan kepada 0392622253 dan hantarkan selewat-lewatnya hari Sabtu pukul 12.30 tengah hari, dan nombor hari ini adalah J8. Take note. Take note, okey. Alright, mari kita berlangsung dengan kita punya tetamu undangan untuk hari ini. Alright, tetamu undangan kita adalah businesswoman. Yes. Hari ini kita nak kongsikan tentang bisnes. Selalunya kita kongsikan tentang orang melancarkan bisnes, entrepreneur semua. Tapi kali ini dia ada, apa orang kata? Multinational business. Multinational business. Penonton tak tahu apa tu. Tertanya-tanya. Okey, so tanpa membuang masa, apa kata kita memperkenalkan tetamu undangan kita, Puan Lihi Masra. Seorang usahawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat. Alright. Okey. So Aisyah? So, boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang bisnes Puan dan kenapa dipanggil sebagai multinational business? Okey, base business ni adalah trading. Saya buat custom packaging kosmetik untuk founder-founder kat dalam Malaysia ni, Indonesia dan juga Thailand. Malaysia, Indonesia dan Thailand. Tapi base banyak pada dalam Malaysia lagi lah, macam tu. Selain pada tu, saya buat, kita orang buat apa tu? Merchandise. Merchandise pun macam dia custom lah, tak ada ready stock dalam Malaysia, semua kita custom dan kilang kita di China. Oh wow, jadi China, Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Dealing dengan China. Wow. Jadi kita nak tahu dulu lah, sebelum kita tanya tentang produk ataupun apa barang yang di-trade kan, macam mana orang kata competition antara, selalu kalau kita bersaing di Malaysia dengan entrepreneurs ataupun founder lain hanya dalam negeri Malaysia, tapi ini dekat Indonesia, Thailand, itu adalah big competition. So macam mana awak ni? Okey, competition tu ada, cumanya saya base kepada relationship sebenarnya. Saya lebih base kepada relationship dengan customer dan kita buat relationship dengan kilang-kilang kosmetik. Kita lebih banyak untuk negara luar macam Indonesia dengan Thailand, kita lebih banyak supply dekat kilang. Oh, okey. Tapi beza dengan Malaysia, macam Malaysia kita base direct kepada founder kan. Cumanya kalau dekat luar negara kita base terus kepada kilang, sebab kita kita belum masuk lagi jumpa founder-founder di sana kan. Jadi kita base kepada kilang, kita ada jumpa kilang dalam beberapa conference sebelum ni, then daripada situlah kita start relationship connection macam tu. Memang hebat dengan cerita awak. Saya rasa macam wah, bestnya tengok awak buat bisnes ni. Sebab saya dah kira belakang macam dia masuk kan. Kita nak tanya juga Puan Lihi, macam mana datangnya idea, minatnya nak buat this trading packaging and everything? Sebab itu bukan satu bisnes yang common dalam Malaysia. Biasa orang kat Malaysia kita nak jadi founder. Kita boleh ambil dekat luar. Jadi macam mana datangnya minat and also macam tercetusnya idea tu? Okey, saya start dengan pemborong kosmetik dulu. Oh okey, pemborong kosmetik. Pemborong kosmetik, ada kedai jamu apa semua tu. Lepas tu ada ones of macam kawan Chinese, dia start macam ajak, jom follow I pergi China, sebab dia ada buat company shipping. Okey, jadi masa permulaan tu 2013-2014 tu saya buat shipping dan saya bawa masuk je apa barang pada China. Macam ejen borong China lah macam tu kan. Lepas tu sampai tu tahap tu, sebab kita kan base pada kosmetik punya bidang kan. Jadi macam pening macam-macam nak bawa masuk kan. Jadi kita start fokus dan Asbab seorang pada kawan ni dia cakap, tolonglah cari kat I nak custom sebab kos semakin meningkat kan kalau dekat ready stock ni. Lepas tu I cakap okay, I try. Bila I start buat tu I macam sukalah. I sukalah buat benda macam tu kan. Macam I suka macam kita boleh nampak botol-botol yang baru. Macam I macam minat gila benda macam tu, design botol orang apa semua kan. Then I decide, I cakap okay, kedai kosmetik semua let go. Yang jamu tu I fokus kepada start buat trading ni, buat custom ni. Tapi alhamdulillah okey, sangat okey sebab dia orang sekarang ni dia orang cari kelainan.
Yes. Betul. Bila kita buat custom, kita boleh request kita nak colour apa, hijau ke kuning ke, yang tu customer boleh request. Macam tu. Betul. Sebab kenapa? Kalau barang kosmetik kan, produk ataupun skincare, sebelum tengok ingredient, pelanggan dia akan tengok packaging dulu yang menarik mata perhatian. Betul. So untuk menjadi orang latar belakang design itu pun adalah salah satu orang kata creativity yang you keluarkan, betul tak? Dan kita nak tahu juga pasal trading kan. Cuba kongsikan sedikit orang cakap cabaran nak in and out daripada China ke Malaysia, lepas tu you hantar ke kilang Indonesia. Itu semua pun you kena ambil berat, sangat teliti. Ya, betul. So, sebab tu start pada 2019 kita open kita punya warehouse sendiri kat China. Dengan partner yang di China tu lah. Kita open untuk kita buat QC setiap barang yang sampai. Jadi untuk nak mengelakkan macam kesalahan dan kerosakan. Sebabnya bila masuk ke Malaysia, kita nak hantar balik kos yang sangat tinggi. Jadi barang tu daripada kilang akan ke tempat kita dulu untuk kita checking, lepas tu baru kita hantar. Daripada segi cabaran tu kat situ lah, dia punya lead time tu akan semakin lama. Lepas tu dengan documentation yang kita kena follow setiap negara punya syarat kan. Jadi ada je yang kita tak boleh hantar, cumanya orang kata kita try lah follow the rules macam tu lah. Jadi macam mana pula masa pandemik baru-baru ni? Yelah sebab start daripada 2013, tiba-tiba pandemik pula. Mungkin lagi besar cabaran tu. Mungkin boleh sharekan sikit struggle tu kepada penonton? Dia macam kisah ni dia macam terbalik sikit daripada orang yang waktu pandemik. Okay, kalau kita tahu waktu China dia tutup bulan dia akan tutup bulan 1, 2, 3 untuk raya China. Waktu pandemik teruk kat China adalah waktu dia orang raya China. Raya China kan. Jadi kita kat sini relax lagi kan. Jadi waktu kita pandemik bulan 3. Betul kan? Bulan 3 dia orang dah buka. Okay, time tu saya terbalik. Saya bekerja di rumah. Kita kerja kat rumah tapi sangat busy. Sebab China dah start operasi. Dan dekat Malaysia permintaan macam sanitizer semakin meningkat kan. Jadi waktu tu lah dia macam terbalik lah untuk waktu pandemik tu. Sebab tu je, sebab masa kita tak boleh keluar, itu je. Sebab itulah Talisha, setiap cabaran tu ada ups and down. Ada setiap orang tu ada cerita masing-masing, mungkin dapat membantu lebih ataupun dapat kurang lebih, betul tak? Betul. Jadi kita dapat tahu bahawa Puan Lihi mempunyai spa. Dan kita akan bincangkan selepas berehat. Kita kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Okey, anda masih bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita bawa wanita yang akan menginspirasikan anda, selalunya seorang entrepreneur ataupun founder yang membuat bisnes, tapi kali ini kita ada multinational business yang membuat orang kata orang kata latar belakang daripada founder lagi, tolong packaging. So selain daripada buat packaging, trading, in and out to different countries, dia juga ada business. Tetapi bukan business produk, cuma ada apa ni orang service kata business. Service spa, yes. So kita nak tanya pula lah tentang business spa ni kan. Sebab macam mana bukan nak tanya macam mana you bahagi masa. Sebab benda tu kita tahu yang tadi you dah kata kira-kira lah nak check makan masa yang lama. So macam mana? Okay, business spa ni family business tau. Daripada my mom dah buka almost 25 years I rasa. Masa I ambil pun dah lepas sekolah semua kan. Then I punya base pada in aesthetic. Sama belajar pun in aesthetic. Jadi one day tu memang cakap jangan tutup. Spa ni jangan tutup. You handle. Masa mula-mula tu struggle sebab kita ada bisnes kita sendiri kan. Betul. Jadi I keep macam untuk senangkan nak monitor, I semua guna sistem. Teknologi. Invest on technology lah, invest on sistem. Jadi I boleh kawal daripada jauh dan hire satu manager kat sana untuk ni. Jadi I sebab spa tu dekat Kedah, kat Kulim Kedah. Jadi I akan balik juga
sebulan mungkin seminggu dekat kedah untuk settle order semua barang-barang kerja kat sana, dan I balik mai sini. Nampak tak orang yang berkejaya bisnes ni dia punya semangat dia lain macam. Yalah, sebab tak semua orang ada keinginan untuk teruskan satu tanggungjawab yang lain. Dia macam pengorbanan daripada segi masa tu kenalah. You kena macam bukan kalau orang tanya tak penat ke? Penat. Tapi bila you dapat apa yang macam dapat result tu, you rasa macam hilang lah semua penat tu, macam relax je. Macam wah, worth it lah kita kata macam tu. Itulah dia semangat orang kata semangat orang berbisnes kan? Betul. Dan bila dapat pulangan tu rasa macam lega semua. Alhamdulillah. Lega. Okay, kita bercakap soal pulangan, tapi saya nak balik pada business trading tadi kan. Cakap pasal pulangan, itu adalah satu benda yang sangat common yang kita akan kejar kalau kita buat bisnes. Betul tak? Macam Puan Lihi sendiri untuk meneruskan perniagaan bersama China, Indonesia, Thailand kan. Jadi mesti ada risiko-risiko dan juga mungkin kerugian besar yang telah terjadi. Jadi macam mana Puan Lihi take it and teruskan juga? Mungkin kata-kata semangat, sokongan ataupun macam mana? Kerugian tu pernah terjadi masa tahun 2018. Sangat banyak. Lepas tu waktu tu saya macam down, agak down sebab dalam masa beberapa hari kita dapat amount yang sangat banyak kan. Jadi tak stop, tapi kita macam slow down sekejap. Macam bagi masa kat diri untuk kita fikir. Sebab kadang-kadang bila kita push, macam bila masalah tu datang kita nak selesai. Benda tu tak akan selesai. Dia macam kita kena cool down sekejap, duduk sekejap, relax, buat apa yang kita suka. Macam contoh you suka masak, okay, you makan. You suka makan, makanlah. You suka pergi gym, kita pergi gym. Macam tu kan. Jadi I take myself punya masa tu dalam 3-4 hari macam tu. Tidur ke apa ke, you buat apa yang you suka, and then you akan come out dengan new idea untuk selesaikan masalah tu. Sebab dia tak akan selesai masalah kalau you fokus kepada masalah. You fikir you tak akan selesai. Dia kena you macam relax je. Sebab yang tu I buat, dan I rasa keputusan yang buat selepas kita cool down tu lagi relevan lah daripada you terus buat keputusan time emosi you tak stable waktu tu. Itulah dia sebab penat dia bukan sahaja kepada masa, tetapi kepada orang kata fikir tu, nak berfikir tu pun dah makan masa yang lama. Maybe macam you tersilap buat keputusan kadang-kadang sebab you punya body terlalu weak, terlalu letih kan. Jadi you ambil masa untuk rest your mind. Waktu tu you akan get new fresh idea untuk your business lah, untuk apa-apalah keputusan dalam you punya hidup kan. Dan kita tahu you menang bermacam-macam award. Yes, betul. Boleh kongsikan sedikit orang kata top 3 award yang you memang hargai sangat? I ada yang rasanya 2 yang paling besar. Satu waktu 2018 I dapat usahawan wanita untuk spa terbaik negeri Kedah, under Primera Negeri Kedah. Lepas tu yang terbaru 2022 I dapat award digital marketing business daripada Fanevo. Wow, 2022 baru lagi tahniah diucapkan kepada Puan Lihi. Wow, kalau anda boleh lihat di skrin kita daripada Final Evo ya. Wow, digital business. Jadi betul lah yang Puan Lihi memang bahagikan duit tu laburkan kepada teknologi dan juga bisnes sendiri. Sebab itulah kita tahu teknologi ni berkembang. Betul. Tak selagi boleh tolong kita dan kita boleh monitor. Kita duduk kat mana pun janji ada internet. Betul. Janji ada internet kan. Jadi kita boleh monitor benda tu. Dan so far alhamdulillah tak ada masalah untuk monitor daripada jauh. Okey. Alright. So kita nak tahu penonton kat luar nak tahu mana nak contact Puan Lihi sendiri kalau nak buat packaging ke, nak tahu pasal spa ke, boleh sharekan maybe Instagram atau social media Puan? Okey, kalau Instagram Lihi Masrah. Tapi ada untuk packaging ada website empireborong.com. empireborong.com. Kalau siapa kata-kata ada rasa macam idea-idea nak buat, jadi founder, nak packaging meletup, boleh cari Puan Ili, Puan Lihi. Ili pun boleh. Okeylah Puan Lihi, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi kongsikan tentang you punya business, sebab ini adalah something new untuk kita orang juga yang menceritakan tentang latar belakang
founder-founder, step-step dia, betul tak? Lepas ni boleh buat produk dah lah. Betul lah. Itu nak cakap kepada siapa founder-founder produk di luar sana yang ada bajet, yang ada modal nak buat produk, boleh contact Puan Lihi Masra. Betul. Right. Tapi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Lihi kerana sudi datang ke Hawa. Dan sebelum tu kita nak bagi tahu anda semua yang anda boleh saksikan program-program kami di iQIYI seperti drama polka.com, Tome-Tome, Berita Latah dan Tanya Je, dan banyak lagi program akan datang. Hanya perlu download aplikasi iQIYI secara percuma dan boleh menonton secara eksklusif semua program kami di iQIYI. Alright, jadi kalau anda rasa tak ada buat apa-apa, boleh tonton di iQIYI. Okay, so kita nak berehat sebentar, anda jangan ke mana-mana sebab selepas ini seperti biasa di hari Jumaat kita ada belajar bahasa Korea bersama Cikgu Zul. Yes, so you guys jangan ke mana-mana dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Bertemu lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan di segmen terakhir kita menjemput seorang penyanyi baru, iaitu orang kata bermula dengan gig daripada daripada universiti tumbuhnya minat nak menjadi seorang penyanyi ni, dan sekarang dah ada single terbaru bertajuk Sementara. Dan kita di Hawa ni meraihkan bakat-bakat baru. Jadi kita bawakan kepada anda Aini Mazalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hello. Manis je orang dia. Suara pun mesti sedap. Ya, itu kita tak sabar kan. Tak sabar, betul. Tapi kena simpan dulu tu. Betul. Tapi sebelum kita nak suruh Aini menyanyi lagu terbarunya Sementara, kita nak tahu dulu lah macam mana permulaan Aini menceburi dalam industri seni sebagai seorang penyanyi. Okay, Aini start menyanyi dari umur 5 tahun. 5 tahun? Wow. Aini masuk banyak competition start daripada sekolah and then sampai ke peringkat universiti. And masa peringkat universiti Aini banyak menyanyi lah, join independent punya scene. And then start daripada tu Aini start post social media, dekat social media, singing covers, piano covers. And then during September 2021, 2021, Aini dah sign dengan recording contract dengan Sony Music Entertainment Malaysia. Wow. Jadi macam mana perasaan tu daripada 5 tahun menyanyi, lepas tu masuk gig and sekarang dah sign dengan record labels. Boleh you share kepada penonton tu perjalanan dan juga perasaan you macam mana? Perasaan mestilah kita rasa excited kan sebab first single pula, and then I hope the single will be successful lah. So kita nak tahu you put your heart and soul daripada kecil untuk menyanyikan. So bila you nak keluarkan orang kata anak pertama you, berjudul Sementara, so macam mana effort yang you letakkan sepanjang recording, sepanjang you nak craft, you draft the lyrics apa semua tu? Okay, lagu ni single pertama Aini yang bertajuk Sementara ni ditulis pada tahun 2019. Okay. Craft dia, tulis gubah lagu ni tahun 2019, and then ambil masa yang lama lah untuk siapkan lagu ni pada hujung tahun 2021 kan, barulah siap sepenuhnya. Dan pada tahun ni baru kita release lagu tu. Ya, sebab nak keluarkan hasil pertama tu bukan senang, bukan mudah. Betul. Dengan masa, dengan kudrat diri sendiri, dengan cabaran lain lagi. So kita nak tanya juga, lagu ni berkisahkan tentang apa sebenarnya? Okay, kalau kita dengar tajuk Sementara. Kan, okay, lagu ni dia sebenarnya berkisahkan tentang saya ingin memberitahu dekat diri saya yang semuanya akan baik-baik saja. Itu untuk maksudnya kita punya penderitaan tu hanyalah sementara. Kalau kita dengar lirik pun kita boleh kalau kita dengar lirik kita rasa macam lagu ni macam lagu cinta yang biasa-biasa. Tapi sebenarnya tak. Lagu ni untuk lebih kepada cinta kepada diri sendiri. Ya. Itu yang penting sekarang. Kita kena self-love sebenarnya. Baru orang lain cintakan kita. Betul. Dan kita tak sabar nak dengar orang kata persembahan daripada Aini Mazalan. So, jadi anda boleh ke Instagram untuk cari Aini Mazalan dan juga support beliau kalau nak dengar di any social platform, music platform, ada di Spotify juga, betul? Boleh search Sementara. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you Talisha. Thank you. Sekejap lagi you nyanyi, tapi before that kita nak beritahu kepada penonton. Itu sahaja pada hari ini daripada kami. Dan
Eliza, ada apa-apa lagi nak cakap sebelum tutup? Itu saja daripada kami untuk Buah Bicara Hawa pada kali ini, sebab kami akan tinggalkan penonton awal sebab kita ada penyanyi Aini Mazalan. Jadi jom kita dengarkan lagu sementara daripada Aini Mazalan. Let's go. Okey, jom sila bangun. Kita meraihkan. Mari. Okey, silakan. Oops, sorry. Sekejap. Okey. Sembah. Jangan menangis lagi, ku kan ada setia di sampingmu. Lepaskanlah semua yang terpendam di hati. Tak mengapa aku mendengar resamu. Ku berjanji sentiasa denganmu. Ku berjanji kau hidup matiku. Cinta hanya untukmu, terpisah di dunia hanyalah sementara. Akan aku taruh nyawa untukmu demi cinta. Jangan menangis lagi, ku kan ada, kan arungi semua. Lepaskanlah semua yang tersimpan di hati. Akan ku terus ada setia selamanya. Ku berjanji sentiasa denganmu. Ku berjanji kau hidup matiku. Cinta hanya untukmu, terpisah di dunia hanyalah sementara. Akan aku taruh nyawa untukmu demi cinta. Cinta hanya untukmu, takdirnya kau dan aku tertulis selamanya. Akan aku taruh nyawa untukmu demi cinta. Cinta hanya untukmu, terpisah di dunia hanyalah sementara. Akan aku taruh nyawa untukmu demi cinta. Apa itu? Dia suka kacau lagu you dah macam fairy dah. Kenapa dia bagi sound macam ada devil itu? Tak adalah. Kita minta maaf kepada penonton atas kekacauan audio tadi. Tapi seperti anda tahu, kita dah dengarkan suara yang lunak dan merdu daripada memang penyanyi lagu kita. you macam dekat orang kata fairy tale, Sleeping Oh my Beauty. God. Yes. Lupa zaman, seronok dengar. Alright, itu saja daripada kami di Hawa. Teruskan menonton Hawa dalam Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum. My God, suara dia macam fairy tale.